bagi memastikan tarbiyah bulan Ramadan ini benar-benar kita dapat menghayati, ada beberapa langkah penting yang perlu kita persiapkan. Di antaranya yang pertama, kita betulkan tekad kita, niat kita. Kemudian kita kena berazam dengan penuh keazaman sepanjang Ramadan ini, kita dapat melakukan amal ibadat dengan sempurna. Kerana apa? Kerana pintu-pintu syurga telah dibuka. Makna peluang untuk kita melakukan kebajikan terbuka luas. Contohnya pada malam pertama, malam pertama kita perhatikan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, mungkin saudara mara kita yang tak pernah hadir ke masjid, tapi bila malam pertama bulan Ramadan, mereka ramai-ramai berduyun-duyun pergi masjid. Itu yang kita nampak dia punya kehebatan bulan Ramadan. Jadi dalam hadis menyebutkan, apabila tibanya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta syaitan dibelenggu. Itu membuktikan bahawa begitu mudahnya kita nak melakukan kebajikan, dan memang kita dibantu oleh Allah SWT untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat. Kerana apa? Kerana syaitan yang menggoda kita telah dibelenggu. Dia tidak dapat mengganggu kita, insya-Allah. Baik, yang kedua, persiapan kita iaitu kita kena banyakkan taubat, banyakkan istighfar. Kita kena bersihkan jiwa kita. Jadi puasa kita semata-mata mengharapkan maghfirah ataupun keampunan Allah SWT. Dan juga kita mohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertaubat ni bukan saja dalam bulan puasa sebenarnya. Setiap hari kita kena bertaubat. Satu hari sekurang-kurangnya 70 kali. Banyakkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Maknanya kita ni tidak ada daya upaya. Semua dengan izin Allah SWT. Kita dapat berpuasa pun dengan izin Allah SWT. Baik. Yang ketiga, persiapan kita iaitu peluang, kita mengambil peluang mendalami ilmu berkaitan dengan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul jelas dengan hukum ahkam yang ada dalam bulan Ramadan, supaya kita dapat menunaikan puasa Ramadan dengan bersungguh-sungguh, dapat mempertahankan diri kita, menjadi benteng kepada kita untuk menempuh ujian-ujian yang kita akan hadapi sepanjang bulan Ramadan. Dan yang keempatnya, berusaha menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia. Jadi tarbiyah Ramadan ni maknanya kita jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya dalam bulan Ramadan kita hanya tidur saja, banyakkan masa dengan tidur, buang masa. Contohnya macam anak-anak muda sekarang ni dengan gadget-gadgetnya, melayari internet tanpa disedari, sampai kadang-kadang terlupa nak sembahyang, terlewat nak sembahyang dan sebagainya. Jadi kita jauhi perkara-perkara yang sia-sia. Kerana disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi mana qad itu menunjukkan bahawa sungguh-sungguh taukid, sungguh orang mukmin tu akan berjaya. Siapa dia yang berjaya? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama khusyuk ketika sembahyang. Kemudian yang kedua dalam ayat ini disebutkan wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang menjauhkan perbuatan yang sia-sia. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ni banyaklah yang diterangkan ciri-ciri mukmin yang berjaya. Jadi di antaranya dalam ayat ni saya fokuskan pada menjauhi perbuatan yang sia-sia sepanjang bulan Ramadan. Dan yang kelimanya, kita kurangkanlah aktiviti-aktiviti yang tak perlu, ataupun perkara-perkara yang membebankan pelaksanaan puasa.
Di samping itu kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita dapat dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Rebutlah peluang, terutama pada akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Jangan kita tinggalkan doa, Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anna. Jadi setiap hari saya ingatkan kepada semua, marilah kita rebut peluang untuk memperbanyakkan doa, terutama sebelum waktu berbuka. Kita ubah budaya kita. Kalau selama ni sebelum berbuka tu kita sibuk dengan juadah, sibuk di bazar, sehingga kita lupa untuk berdoa. Doa yang kita panjatkan hanya beberapa minit. Ketika azan, ketika kita nak berbuka, sepatutnya kita sediakan ruang untuk berdoa. Paling tak pun setengah jam ataupun 15 minit sebelum berbuka tu kita ruangkan waktu untuk berdoa, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kekuatan, dan yang paling penting sekali, semoga Allah terima amal ibadat kita. Jadi insan yang sempurna, insan yang dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja tazkirah ringkas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ianya dapat memberi manfaat, terutamanya pada diri saya dan juga pada sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.